أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم ويسر أمورنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur tiga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat lagi kita sambung perbincangan kita insya-Allah dalam Sirrus Salikin juzuk yang ketiga. Dulu kita bincang bagaimana caranya untuk kita nak mengenal diri kita. Sebab di sana kaedah kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak menyuci. Kita tak tahu kita tadi ini najis apa. Kalau kita tahu kata najis mughalladhah, maka kita boleh menyuci cara mengikut najis mughalladhah. Kalau kita najis mukhaffafah, maka cara najis mukhaffafah. Sebab itulah dalam masalah ini Imam Ghazali rahimahullahu taala yang mana sebagai kita katakan di sana rojokkan dalam kita di Malaysia ini pengajian ilmu tasawuf berkenaan dengan amal al-mutawakkilin, iaitu amalan yang katakan orang yang tawakal itu macam mana. Maka tentu di sana perlu kepada kita katakan al-kasbi, iaitu berusaha dan berikhtiar, kemudian barulah kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita maklum. Maka usaha dan ikhtiar itu dikatakan hal. Maka itu Imam Ghazali kata al-ilmu i'lam annal ilma yurisul hal. Ketahuilah bahawasanya ilmu itu mewarisi hal. Apa dia hal? Macam contohnya ada. Macam bukan saya nak kata saya tu pandai dak, na'udzubillah. Tapi ini apa yang disebut dalam kitab-kitab di sana. Syarat untuk dapat pahala jamaah. Syarat. Apa dia syarat? Apabila ada benda tu, maka adalah benda tu. Apabila tak ada benda tu, tak ada benda tu. Itu bahasa Melayu. Senang. Bahasa Arab ni susah. Ada benda tu. Apa benda tu? Iaitu untuk dapat pahala. Pahala apa dia? Pahala jamaah. Itu benda tu. Ada benda tu, adalah benda tu. Tak ada benda tu, tak ada benda tu. Ada lapak. Pasal apa kita makan? Sebab ada lapak. Kalau tak ada lapak, kita makan tak? Tak makan. Kaedah senang je. Tak. Rukun ni sifat ataupun di sana dikatakan benda yang ada. Dan benda yang ada itu, itulah benda dia. Itu rukun. Tak, lain. Benda yang kita katakan ada, tapi di luar daripada perbuatan tu. Itu beza. Maka nak kata syarat tadi ini, satu lagi di sana ada musafir. Adalah jamak qasar. Ada darurat. Boleh sembahyang Jumaat di sini. Berbilang-bilang. Tak ada darurat, tak boleh rah.
Sekarang tak ada darurat dah. Boleh dekat dah tak? Tak boleh dah sembahyang Jumaat dah. Yang kita marah tu, itu kaedah usul, kaedah hukum fiqh, usul fiqh. Jangan kita kata, pasal apa? Dulu boleh buat, ni tak boleh buat. Jangan. Kita buat mengikut kaedah. Maka sebab tu lah, hukum syarak ni mudah, tapi kena ikut kaedah, bukan ikut diri. Dah. Balik dalam masalah yang kita duk buat. Contohnya, nak dapat pahala semayang jamaah, dalam kitab di sana sebut tidak melebihi 3 hasta. 3 hasta tak? Ni. Imam baik, makmum baik. Sama ada imam ataupun makmum. 3 hasta. Nak dapat pahala jamaah. Kena 3 hasta. 3 hasta ni 3 hasta yang orang biasa. Bukan orang tinggi, bukan orang rendah. Tak. Muqtadil. Dah. Itu dalam kitab tu. Bukan saya. 3 hasta. Kita nak tahu kata 2 qolah. 1 hasta suku. Kita sukat. Kita punya bekas ayat kita tu. 1 hasta suku. 1 hasta suku. Dah. Tul, dia punya permukaan dia tu urut. Baik, dia punya tul panjang tu, ni tinggi tul, urut permukaan dia. Kalau kita sukat, ada 3 hasta suku, nisbah dalam segi permukaan dia, kemudian dalam dia tinggi itu, cukuplah 2 qolah. Itu ilmu. Hal, dia panggil. Kita ikut ada benda tu, 1 qolah tu. 3 hasta daripada tumit kita pergi kepada, daripada ujung jari kita pergi kepada tumit imam, ada 3 hasta. Kalau 3 hasta dapat pahala jemaah, lebih pada 3 hasta tak dapat pahala jemaah. Hal 3 hasta tu dia panggil hal. Ada 3 hasta, maka adalah apa dianya pahala jemaah. Itu syarat. Luar daripada perbuatan kita tu. Jamaah lah kan. Itu. Ini dia kata hal, dia panggil. Apabila hal, i'lam annal hal yurisul amal. Maka mewarisi amal. Dapat amal betul. Wal amalu, dan amal tu yusmirul a'mal. Wal halu yusmirul a'mal. Al-ilmu yurisul hal, wal halu yusmirul a'mal. Ilmu itu dia akan keluarnya keadaan, perbuatan. Hal keadaan kita ni. Kemudian hal yang kita buat tu, wal halu yusmirul a'mal, akan membuahkan amal. Membuah mana dia? Hasil apa yang kita buat. Maka dengan kita buat semayang jamaah antara makmum dan imam, tidak melebihi 3 hasta, perbuatan yang kita buat tu, itu hal dia, maka di sana yusmirul hal, akan berbuahlah amal tadi, wal halu yusmirul a'mal, dan keadaan itu boleh membuahkan amal. Itu Imam Ghazali sebut dalam Mutawakkal, dalam kitab Tawakal, dalam A'mal Tawal Mutawakkilin. Bukan kita buat ikut suka hati kita, tak. Kaedah yang ditentukan oleh ulama. Itu. Maka dengan kaedah inilah yang balik pada diri kita ni, aku nak ikut tak ikut. Itu dia panggil ma'rifatu uyubin nafsi. Bukan ikut suka hati kita. Pasal apa? Allah larang. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tak patut bagi orang mukmin, kalau dia kata orang mukmin, laki-laki, wala mu'minatin, begitu juga tak patut bagi orang perempuan yang mukmin. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah meletakkan satu hukuman. Ni kita kata apa? Ini bukan Allah, ustaz. Ini ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Itu jangan kita duk tentang tu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi daripada anbiya. Apa dia anbiya? Maka di sana Sayyidina Abu Bakar kata, anbiya ataupun rasul dia tidak ada meninggal apa-apa.
Rasul kata, aku tinggal apanya? Ilmu. Taraktu fikum amraini. Aku tinggal kepada kamu dua benda. In tamassaktum bihima, jika kamu pegang dua syartiyah. Itu dalam pengajian ilmu. Ilmu alat dia panggil situ. Aku tinggal kepada kamu dua benda. Kalau kamu pegang dua benda ini, syartiyah, syarat dia. Kalau kamu pegang dua benda ini, kalau in tamassum bihima lan tadillu lan, sampai bila-bila kamu tak akan sesat. Lan tadillu abada. Itu lan. Apa dia? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Maka kita pada hari ini katakan, kita bukan suruh ikut mazhab. Betul? Kita tak disuruh ikut mazhab. Kita suruh ikut Quran dengan sunnah. Siapa yang mengkaji Quran dengan sunnah? Kita. Ulama yang mewarisi apa yang dibuat oleh Rasul tadi ini. Mana bukti dia? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ingat. Kita ni ingat tak? Zikri tu orang ingat. Orang pandai, ahli. Kadang-kadang kalau Dr. Aiman dalam Radio Hakim tu, dia kata ahlul hibrah. Kalau Dr. Aiman dalam Radio Hakim kan, dia kata ahlul hibrah. Maka kemungkinan di sana dalam masalah kesihatan yang COVID ni, dia pergi kepada ahlul hibrah. Masalah ilmu syariat ni, dia pergi kepada ahlul zikri. Lebih kurang lah 2 kali 5, 5 kali 2. Kalau ulama, masalah agama, masalah apa ni, kalau masalah kesihatan, doktor kesihatan itu dia panggil ahlu zikri, dia panggil. Maka sebab itulah bagi Tuan Guru Haji apa yang kita tadi ni, bukan nak Abdullah Cik nak, Tuan Guru Haji Cik dalam kitab dia Sulul Sibian, orang awam wajib dia bermazhab, berpandukan kepada kitab, berpandukan ayat ni. Kita lah. Maka kita kena ikut apa yang disebutkan dalam kitab yang dihuraikan oleh ulama ahlu zikri. Maka kita ialah mazhab Imam Syafi'i. Ulama kitab, pengarang kitab Imam Syafi'i yang kita kena baca sebagai asas bagi kita. Maka lepas tu kalau kita nak baca mazhabul arba' ke apa ke, maka tak apalah, pertambahan dalam ilmu. Tak ada masalah dah. Pertambahan dalam ilmu, maka di sana bukan nisbah dalam segi satu ilmu. Kita mazhab Imam Syafi'i kita aja yang kita tahu. Kita tahu mazhab lain, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Contohnya di sana, apa dianya? Kita semayang Jumaat 12 orang. Mana pandangan mazhab? Contohnya kita semayang tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Mana mazhab kata macam tu? Tak ada timbul masalah. Tak timbul kita katakan di sana, ini Wahabi ni, sesat ni. Tiba-tiba kita pergi Mekah ikut orang Wahabi. Pahaman kita katakan, orang Wahabi tu tak baca Bismillah. Nah, kita kata di Malaysia ni, orang Wahabi tak baca Bismillah. Itu pahaman kita tu, pahaman, tekod. Orang Wahabi tak baca talqin. Orang Wahabi tak baca kunut. Tak? Betul tak agak-agak? Pandangan tuan-tuan, apa pengenalan Wahabi? Kita kenal ni Wahabi ni apa? Orang macam mana? Tak payah kita pergi tinggi-tinggi lagi. Asas. Orang Wahabi tak baca Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersemayang polih. Oh, ini Wahabi. Tak? Semayang subuh tak baca kunut. Tuh, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak baca kunut. Wahabi. Tak. Orang Wahabi tak baca surah Yasin malam Jumaat. Tahlil. Tak nak. Ini pahaman kita. Kita pegang i'tiqad, ilmu. Maka kita kata Wahabi sesat. Betul tak? Kita pergi Mekah, ni orang pergi haji ni. Dia semayang tak di Masjidil Haram? Dia semayang tak di Masjid Nabawi? Semayang. Dia tak semayang bersendirian. Rebut. Pukul 3, pukul 4 dah pergi dah. Nak ambil fadilat semayang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi.
Tiba-tiba imam yang kita ikut tu tak baca bismillah. Betul ke imam tak baca bismillah? Masuk waktu yang kedua, kita duduk dekat sikit. Mayang maghrib Isya. Tak baca bismillah. Oh, imam tak baca bismillah. Semayang subuh. Pagi sampai. Tiba-tiba terus kunut, terus sujud. Oh, betul ke ni? Kali yang kedua. Kan? Kalau kita dapat 4 waktu, kalau kita dapat 4 hari, dia ada berapa? 32 waktu dah. Betul 32 waktu? Kalau kita semayang sana ada. Betul 40 waktu kita dapat sana. Selama 40 waktu itu kita semayang, imam tak baca bismillah, imam tak baca kunut subuh. Kita kata, orang yang macam ni adalah Wahabi. Tiba-tiba kita semayang 40 waktu. Semayang dengan orang sesat. Bagaimana? Sah ke tak sah? Itu yang saya sebut selalu. Jangan dengar cakap orang. Kata orang Wahabi itu sesat. Ambil ilmu daripada orang tu, kita buat pertimbangan. Betul ke? Tu. Kita dengar orang, masalah lah. Belajar, insya-Allah. Belajar. Maka contoh langsungnya, orang yang tak baca bismillah, ini mazhab Imam Abu Hanifah. Orang yang tak baca kunut, ini mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka cara tak langsungnya, empat ni tak terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka kita letak hukumlah mereka ni sebagai sesat. Sama juga lah pandangan. Cuma, dakwah mereka tadi ini, mereka kata kita tak ikut mazhab. Itu biar pilah mereka cerdik. Mereka pandai. Mereka orang pandai. Profesor, doktor, dalam bahagian tu dah. Pandai. Bagi kita orang awam ni, kita sedap. Maka ini, ma'rifatu uyubin nafsi. Mengenali keaiban diri kita. Sebab di sana Allah kata, wa ma utitum minal ilma illa qalil. Aku tidak bagi kepada kamu itu ilmu kecuali sikit. Dan di sana dalam masalah fiqh ni, tuan-tuan, itu fiqh faham. Kita faham macam mana? Maka kita faham tadi ni tak keluar daripada Quran dan Sunnah yang diceritakan kepada kita oleh ulama-ulama yang muktabar. Maka tak ada masalah kita ikut kitab Mata'im Badrain, kita ikut kitab Bahrul Madhi, kita ikut kitab Sabilul Muhtadin. Itu ulama-ulama yang muktabar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Fatani, itu muktabar. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu dah pun muktabar dah, sampai orang gelak kata Hujjatul Islam. Tak ada masalah. Kita pada hari ini mengaji, cerdik lebih. Maka cara tak langsungnya di sana kita sebarkan pahaman kita tadi ini. Kata ini tak betul, itu tak betul. Masalah apa? Masalah forok. Itu yang jadi masalah. Lain kalau masalah itu masalah usul. Kita buat ni masalah usul. Apa dia masalah usulnya di sana? Inilah yang perlu kita kena faham. Maka tak langsungnya dalam pengajian ilmu tasawuf ni, kita nak memahami diri kita tadi ini, mengenali diri kita untuk kita nak mengubat penyakit dalaman yang dikatakan sifat ujub, takabur, riak dan sebagainya. Maka diketengahkan kepada kita tadi ini oleh Imam Ghazali. Dia ada 4 perkara yang telah pun kita bincang. Maka pagi ini insya-Allah kita masuk pula dalam, kita katakan bagaimana caranya untuk kita nak mentadrijkan muqaddimah al-mujahadah fi tadrijil murid fi suluki sabilir riyadah, iaitu cara untuk kita nak menyuci dalam pengaiban diri kita tadi ini. Apa benda yang aib diri kita tadi ini? Iaitu ada kepincangan. Kalau tak sempurna ada pincang. Kalau dah pincang tu tak ada sempurna tu, maka kita teruskan. Alhamdulillah, tak ada masalah. Kita teruskan. Ini kalaulah kita ada, kita katakan kita ni ada pincang, ada tersempurna, ada benda yang tak sempurna, maka kita cuba nak menyempurnakan diri. Jangan kita sebut orang tak betul, kita betul tak betul. Orang kata apa macam ketam lah. Orang doktor sebut macam ketam. Suruh anak jalan betul tapi dia ini. Maka orang yang macam ni kadang-kadang Allah cela
Tak kira lah. Tapi dalam sifat, dalam Al-Quran, dalam surah Baqarah tu, ialah daripada golongan ulama-ulama. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Maka kata langsungnya, jangan kita kata orang, kita balik pada diri kita tu sendiri. Jangan kita suruh orang buat baik. Kata-kata dia, atamuruna an-nas, adakah kamu menyuruh manusia buat baik, atau murunan nasa bil birri, dengan benar ya, wa tansawna anfusakum, kamu lupa diri kamu, wa antum tatlunal kitab wal hal, kamu baca kitab. Ini afala taqilun, apakah kamu tak sedar, apakah kamu tak fikir. Ini Tuhan cela dalam bab kita katakan ni. Maka di situ janganlah kita kata ini ustaz saja ni seorang buat baik diri. Jangan. Sama ada kita ni. Maka dikatakan suruh ni diri kita, itu pun kita katakan kita ni orang alim ataupun orang kita katakan yang berilmu. Tak semestinya kita dari sini soban besar bakui, soban kitab beranmari, dah. Kita suruh anak kita buat baik, kita tak buat baik. Itu tak malah macam tu. Itu di antaranya dah. Maka kata langsung untuk kita nak menyampaikan, iaitu syarat untuk kita nak menyampaikan jalan akhirat dan untuk kita nak sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu. Supaya apa? Matlamat kita membersihkan diri kita tadi ini dengan kita mengenali keaiban tu untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Minhajul Abidin yang saya sebut dah, dia dah 7 aqabah tu, 7 peringkat. Imam Ghazali bagi tahu kat kita bagaimana caranya untuk kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selangkah ataupun setangga. Rumah kita dia ada 7 tangga. Maka matlamat kita nak masuk rumah kita daripada tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6, tangga 7. Masuklah terus dalam rumah kita. Takkanlah kita nak langkah terus masuk daripada 1 sampai ke 7. Terkoyaklah kita punya kangkang kita tadi ini. Itu dia panggil tadrijiyah, sikit. Itu apa yang dibincangkan dalam Minhajul Abidin, 7 langkah, 7 peringkat. Untuk di sana mananya ma'rifatu uyubin nafsi, nak kenal Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin, ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita beramal ni, kita buat ni yang Allah jadikan kita untuk beribadat, maka ibadat kita ni kemurcuman mana, tahap mana? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak nak syurga tu tak apalah, tak ada masalah, tak salah pun. Kalau dia tak nak syurga tu tak salah. Ni nak apa? Maka di sana dia ada 3 peringkat yang Rasulullah sebut di sana. Tak nak syurga tak apa. Nak redha, itu peringkat yang kedua. Tak nak redha pun tak nak, sebab dia sedar diri dia tadi ini melahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat ni semata-mata melahirkan sifat kehambaan. Hamba. Apa dia hamba? Definisi hamba ni apa dianya? Ikut suka tuan dia lah. Sama ada tuan nak bagi ke, tak bagi ke, hang sedar lah hang tu siapa. Tu. Maka sebab itulah Rabi'atul Adawiyah malam hari dia berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dia berkhidmat untuk tuan dia, untuk hamba dia, untuk penghulu dia. Itu dalam buku Hayah Rabi'atul Adawiyah, penghidupan hidup seorang waliullah perempuan, nama dia Rabi'atul Adawiyah. Kita ambil nama ni, bubuh ke anak kita, ambil tafaul, berkat, mudah-mudahan anak kita tu jadi macam dia. Namalah Rabi'atul Adawiyah. Itu anak saya tu, masa saya mengaji dulu, mula-mula saya mengaji dalam I'dadi, tahun yang pertama, sebelum masuk tahun yang pertama tu, I'dadi, ibtidai ataupun persediaan. Saya belajar kitab Nahu, bahasa Arab, grammar, iaitu Qatrun Nada wa Balis Soda. Tu kitab. Ingat latih aku ni nampak dapat anak perempuan, nanti aku nak bubuh nama ni. Dapat anak perempuan, aku nak bubuh nama ni lah. Qatrun Nada wa Balis Soda. Nama Qatrun Nada kitab tu. Last sekali, alhamdulillah lah, dapat anak yang kedua, dapat perempuan, bubuh nama Qatrun Nada.
Apa kotoran nadanya? Titisan embun yang menyejukkan. Itu kotoran nada nama dia. Bukan nak kata bu nama dia dah. Itu berbetulan. Nak ambil tafaul tadi ini. Dalam kitab Abu Daud di sana. Hadis Abu Daud, namakan anak kamu dengan sebaik-baik nama. Maka awal-awal nama akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama Abdullah. Tu. Bukan saja-saja tu. Ini dalam hadis kitab Abu Daud. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Namakan anak kamu dengan nama yang baik. Dia akan diberi kesan di situ. Bukan saja-saja. Jangan kita buat nama anak kita sedap saja dah. Nama Hawiyah, jangan. Nama Zaniyah, jangan. Hawiyah pada Hawiyah. Neraka kan? Zaniyah. Penzina, perempuan. Az-zani waz-zaniyatu. Orang laki-laki yang berzina dan orang perempuan yang berzina. Tapi Allah gunakan dulu, kemudian ni ada. Dia gunakan perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani. Allah gunakan, dia punya susunan dia perempuan dulu. Dalam masalah penzina. Masalah pencuri, Allah gunakan laki-laki dulu. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dah. Apa sebalik itu? Inilah kadang-kadang kita tidak memahami di situ. Tartib takdil, tartib takdim. Balik dalam masalah tujuan kita mentadrid, membersihkan hati kita tadi ini, nafsu kita tu adalah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab matlamat ilmu tasawuf di sana kita tidak boleh sampai kepada Allah kecuali dengan kita menyucikan hati kita tadi ini. Maka ini ilmu tasawuf. Maka inilah yang dikatakan matlamat ilmu tasawuf. Menyucikan hati dengan cara beribadat bersungguh-sungguh. Bukan kita duk cuci hati saja dah. Dan masa yang sama kita beramal. Ini ilmu ni. Kita beramal mengikut seperti yang dikehendaki oleh syarak. Bukan mengikut apa yang dikehendaki oleh nafsu. Bukan. Nafsu kita tu kita lawan dia. Kita cucikan dia. Supaya patuh dan akor perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka balik dalam masalah ni, kalau kita tak tahu kita ini, diri kita ni cuci tak cuci, macam mana kita nak cuci? Kita kata, nak cuci apa lagi? Aku dah bersih dah. Macam orang kata tak, taubatlah. Nak taubat apa? Saya bukan ada dosa apa pun. Maka kalau orang yang berilmu, kalau dia beranggapan kata dia tu tak ada dosa, maka patuh, akor, ikut sunnah Rasulullah. Pasal banyak Rasulullah SAW bertaubat sehari semalam 100 kali. Bertaubat sehari semalam 70 kali. Maka ilmu kita, Rasulullah ada dosa tak? Ilmu kita, dalam maklumat yang kita tahu, Rasulullah tak ada dosa. Sebab apa? Sebab dia tu maksum. Maka kalau dia tu maksum, pasal apa dia bertaubat sehari semalam sampai 100 kali? Dia bertaubat sehari semalam sampai 70 kali. Pasal apa? Tentu ada benda lain, kaedah lain. Maka nama Rasulullah SAW yang bertaubat sehari semalam 100 kali, 70 kali, dan dia tu maksum, maka dinamakan sebagai orang yang muttaqin. Itu nama orang muttaqin. Maka tak timbul masalahnya, saya nak taubat buat apa ustaz? Saya bukan dosa apa pun. Kalau kamu tak ada dosa, kamu bertaubat, kamu orang yang muttaqin. Selesai masalah. Kamu sebagai orang yang muttaqin. Tapi betul ke kamu tak ada dosa, tak ada apa ni? Contohnya dah. Maka orang yang bersifat tawaduk, rendah diri, sifat kehinaan diri sebagai hamba, maka tak sunyi daripada dosa. Celek mata dosa, celek mata dosa. Naik turun berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Syafi'i kata apanya? Imam Syafi'i ungkapkan syair sebagai nasihat kat kita. Ilahi lastulir firdausi ahlan. Ya Allah, ilahi, wahai Tuhanku, lastu, aku ni bukan, lil firdaus,
Bukan untuk nak memiliki, untuk nak jadi penghuni syurga Firdaus. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Sebagai ahli untuk nak jadi penghuni syurga Firdaus, untuk nak masuk syurga Firdaus, tak layak. Itu makna dia. Kalau di sana tak layak nak duduk syurga Firdaus, nak duduk di mana? Dia ada dua aja. Ahli Sunnah wal Jamaah. Lain kalau Mu'tazilah. Baina manzilatain, di antara dua tempat. Tak masuk syurga, tak masuk neraka, duduk tengah-tengah. Adakah? Itu pahaman Mu'tazilah. Kalau tak boleh masuk syurga, kalau tak masuk neraka, duduk tengah-tengah. Itu pahaman. Ada satu lagi tempat, baina manzilatain. Itu Mu'tazilah punya pahaman. Mu'tazilah punya pahaman ialah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu. Maka dalam bab tawakal. Dalam bab tawakal. Tak apa, aku dah cucuk dah. 3 dos dah. Tak payah pakai mask lagi dah. Tak payah ni lagi dah. Aku dah cucuk dah 3 dos. Maka dengan usaha dia, kudrah, cucuk 3 dos sebagai dia tak kena COVID-19. Itu ialah qadariyah. Dengan kudrah dia. Aku berusaha kuat. Aku buat kerja kuat. Aku boleh banyak. Qadariyah dengan usaha dia. Usaha memberi bekas. Usaha memberi kesan. Qadariyah. Itu pahaman tu. Etikad tu. Tak payah cucuk lah. Tak payah cucuk lah. Allah nak kena, kenalah. Dah takdir Allah kena kita. Tak payah cucuk. Tak payah 1 pun tak payah, 2 pun tak payah, 3 pun tak payah. Allah nak kena, kenalah. Jabariyah. Pahaman Jabariyah. Allah memaksa kita. Allah mengijbar kita. Jabariyah. Kita kata aku Ahli Sunnah wal Jamaah. Jabariyah cawangan daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya tariku ummati ila salasa wa sab'ina firqa, akan berpecah umatku kepada 73. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, illa firqatan wahidah, kecuali satu saja gulungan. Manhum ya Rasulullah? Siapa satu tu? Ana, aku, wa ashabi, dan sahabat-sahabat aku. Ini apa yang disebutkan dalam dalam kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bagi Syekh Muhammad Saltut di sana, kitab dia. Wallahu a'lam. Itulah kadang-kadang. Maka sebab itulah kita nak menyampaikan dengan kita melawani nafsu. Lawan nafsu dengan kita mujahadah. Lawan. Dengan kita bermujahadah. Iaitu sebagai permulaan bagi nak memerangi nafsu yang amarah. Yang kita buat pengenalan nafsu amarah. Apa dia nafsu amarah? Orang yang berpenyakit nafsu amarah. Nafsu kita ni, maka kita ni tak suka kepada benda-benda yang baik. Kita suka lepak, suka benda, tak mau. Syariat ni tak mau. Benda yang baik tak mau. Maka ini nafsu amarah. Kalau kita balik dalam keinginan nafsu ni, dia nak tidur, dia nak makan, dia nak minum, dia nak jimat. Dalam 4 benda ini, maka itu dia panggil nak sonok, nak enjoy saja. Itu dalam kitab Durratun Nasihin. Nafsu, keinginan nafsu ini pada asalnya ialah nak 4 benda ni. Asal, usul dia, tabiat dia. Maka tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Bahrul Madhi juzuk yang kelima. Hikmah Allah mensyariatkan puasa yang pernah saya sebut dulu. Ada sebut masalah ini. Asal Allah syariatkan puasa tu. Allah dera nafsu dengan lautan api, taklud dengan panas. Maka Allah masukkan dia dalam lautan lapak. Barulah di sana baru nafsu mengakui kata dia tu adalah hamba dan Allah itu adalah Tuhan dia. Itu saja.
Ini dalam kitab Durratun Nasihin sebagai maklumat kita lah. Allah jadi akal, Allah jadi nafsu. Allah jadi akal, anta rabbi wa ana abduka dhaif, itu akal. Pengiktirafan dia. Aku adalah hambamu yang lemah. Maka akal ini sumber dia kita mengisi. Apabila kita mengisi dengan sumber-sumber daripada Quran dengan hadis, dia akan jadi macam dikatakan umpama ibarat padi. Lagi tinggi, lagi tua, lagi dia tunduk ke bawah, lagi tua dia tunduk ke bawah, lagi tua dia tunduk ke bawah. Lama-lama dia jatuh. Ibarat padi je lah. Jatuh tu mati je lah. Itu. Itu dia panggil kita isikan akal kita dengan ilmu yang manfaat. Tapi kalau kita isikan akal kita dengan ilmu yang tak manfaat, maka kita tak kenal lah kita tu siapa. Ini disebutkan di sana. Ilmu yang bermanfaat. Itu akal. Maka apabila kita isikan akal kita dengan ilmu yang tak manfaat, maka sebab tu yang kadang-kadang dia katakan dia tocang tu, tak kenal diri. Apabila tak kenal diri, apa yang orang kata, maka dia tak nak pegang. Dia tak nak timbul. Sebab aku, sifat ananiah. Habis-habis tak ada, macam Fir'aun dah. Na'udzubillah lah, janganlah sampai tu. Macam iblis, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Kamu beriman, kamu tak minta kebenaran daripada aku dulu. La uqatti'anna, aku akan potong kaki kamu, tangan kamu dengan cara selang-seling. Aku potong kaki kanan, aku potong kaki tangan kiri. Itu amaran bagi orang yang ahlu sihir yang ikut Nabi Musa alaihissalam. Di sana. Sebab Fir'aun tanya Haman, siapakah aku? Aku Tuhan kamu. Aku. Ana rabbukumul a'la. Ini. A'udzubillahi min dzalik. Maka nafsu amarah itu ialah nafsu yang tak nak kebaikan. Maka kalau kita ni ada macam tu keinginan kita, maka berarti kata dalam diri kita tu ada nafsu amarah. Itu definisi nafsu amarah. Ta'rif nafsu amarah. Maka apabila kita lawan, dia akan jadi nafsul lawamah yang kita bincang dulu ni. Ini diri kita ni, diri saya, diri tuan-tuan. Nafsul amarah, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni macam mana? Nafsu yang nak baik, tapi ada sifat-sifat yang dicela. Riya. Itu nafsul lawamah, terang-terangan yang kita bincang. Maka apabila kita lawan, kita mujahadah dia, kita lawan dia, pergi nafsul mulhamah. Itu bagi Syekh Qasim. Cara sembunyi-sembunyi. Ada sifat riya. Ini ada pada kita ni. Ada pada saya, tuan-tuan. Kalau nafsul amarah tu mungkin tak ada. Kalau ada nafsul amarah ni, pagi subuh, pagi Sabtu ni, kita baik berdengkung di rumah tu. Ada? Baik tidur di rumah, sedap. Hujan-hujan pula. Orang kata as-salatu khairum minan naum, kita dengar, jawab. An-naum khairum minas salah. Tidur lebih baik daripada sembahyang. Ini nafsul amarah dipanggil itu. Maka cara langsung nak mengubatkan itu diri kita lah masing-masing. Maka sebab itulah di sana kita tak boleh nak mengubat kecuali kita mengenal. Kita mengenal. Jangan kita tengok siapa dia. Itu. Kita. Jangan kita tengok siapa dia kita. Aku. Itu sifat ananiah. Ada boleh kita bersifat ananiah. Boleh. Kita boleh bersifat. Orang panggil takabur tu. Boleh. Ada kena pada tempat dia. Macam di sana apa disebutkan dalam syair kan. Kita ini anak kepada seorang yang berhormat. Itu pak kita yang berhormat lah. Itu pak kita. Kita mempunyai pak kita punya harta banyak. Contohnya dah. Itu pak kita. Harta pak kita tadi bukan boleh kita seorang aja. Kita anak seorang, kita katakan raja, sultan atau mana, tak kira lah nak siapa apa. Sebab itu di sana, iman tak diwarisi, tak boleh diwarisi. Dah. Contohnya di sana senang ya. Isteri anak Allah rakamkan dalam Al-Quran. Isteri Nabi Lut. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Isteri Nabi Lut.
Wa kanat minal ghabirin. Dia termasuk dalam orang yang dibiar. Sebab malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, dan di sana apabila datang tak lama Nabi Ibrahim bawa keluar daging kambing bakar. Apabila bawa keluar daging kambing bakar, Nabi Ibrahim tak nampak depa ni suar tangan nak ambil nak makan. Maka Nabi Ibrahim dah syak dah. Depa ni bukan orang seberangan. Maka di sana dicerita mengatakan kami diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Lut untuk nak membinasakan kaum Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim kata, pasal apa kamu nak menghukumkan mereka? Adakah pada mereka tadi ini tiada ada pada mereka tadi orang yang soleh? Itu dialog antara Nabi Ibrahim dengan malaikat. Ada, tapi kami akan bagi tahu di sana dan kami akan tinggal orang-orang yang tak soleh ni. Maka termasuklah isteri Nabi Lut. Sebab dia memberi orang tadi ini sumbangan, dia sokong perbuatan-perbuatan tu. Maka di antaranya apanya? Malaikat mai kepada Nabi Lut, maka isteri Nabi Lut pergi bagi tahu kepada puak-puak dia tadi ini. Maka ini dikatakan fitnah kepada Nabi Lut tadi ini. Kamu larang kami kamu buat. Itu perbuatan di antaranya. Itu isteri, anak Nabi Nuh alaihi salam. Ya bunayya yarkam ma'ana wala takum minal ghafilin. Tak. Ya bunayya, wahai anakku. Bunay. Kalau kita anak, kita panggil apa? Ini bahasa yang paling lembut sekali. Bahasa Arab yang paling masuk dalam hati. Bunay. Ini di antara. Kalau kita tengok anak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bukan dia nak sembelih dia, anak dia tu kan? Apa dia kata? Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku, aku tengok dalam mimpi aku sembelih kamu. Ya bunay. Ini bahasa yang Allah SWT gunakan. Lembut. Bahasa sangat-sangat menyusuk dalam hati kita tadi ini. Tapi itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni kan, masalah hukum dengan masalah ni yang kita baru ni kan. Itu susah tu. Maka hukum tadi kadang-kadang dengan sebab perasaan tu kita sanggup melanggari hukum. Pasal apanya? Sebab kita ikut perasaan lebih. Maka sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila dikatakan ini hukum Allah, kitab dikatakan waqafan 'inda kitabillah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah hukum. Kata haram, haramlah. Maka sebab tu kita dengar seorang perempuan kan. Suami dia kata, kamu jangan keluar rumah kalau aku tak ada di rumah. Tak. Kalau kita macam mana? Agak-agak. Takkanlah mak pak sakit di rumah pun aku tak boleh balik. Tak boleh balik. Ni masyarakat kampung kata. Kita kata, ini ayah aku sakit. Tapi dia sebagai seorang isteri, dia pegang amanat. Dia pegang amanah suami dia. Aku tak ada di rumah, jangan kamu keluar rumah. Jangan kamu pergi mana-mana. Cubaan. Dengar ayah dia sakit. Dah boleh macam mana? Suami dia tak ada. Cubaan. Dengar ayah dia dah tenat. Nampak macam mana suami dia tak ada? Cubaan. Dengar ayah dia meninggal. Suami dia tak ada. Nampak macam mana? Maka dengan sebab ketaatan dia kepada suami dia, didik nafsu dia, ayah dia diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam kubur. Ini pengajaran bagi kita. Ini peristiwa anak kita kan. Memang anak kita. Tapi larangan hukum orang perempuan yang haid, orang perempuan yang nifas tak boleh masuk dalam masjid. Akorlah. Tapi kita ni, lemah iman kita ni. Jiwa seorang mak dengan hukum macam mana? Itu yang saya kata kat Frop tu. Ini masalah. Maka sebab itulah dulu ahdul qarib minal Islam, orang perempuan dilarang ziarah kubur. Sebab apa? Iman lemah. Dulu aku larang kamu menziarah kubur, maka sekarang ni kamu ziarah lah. Rasulullah SAW sebut. Maka itu dia katakan membatalkan hukum yang pertama. Sebab iman.
Itu masalah. Ini di antaranya. Sebab itulah dikatakan di sana, kita ni apabila kita ilmu tadi ni kurang, ilmu iman kita nipis, maka di sana dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini festival yang kita nak buat ni. Yang nak buat ni. Apa dia yang sambut orang Jepunnya tu kan. Kita orang Islam apabila benda tu bercanggah dengan syarak, dengan akidah, maka jangan kita pergilah. Kita dah tahu dah benda tu. Maka sebab itulah Maulana Ilyas dalam Harakah Tablighiyah, satu buku yang ditulis oleh Allahyarham Maulana Ilyas, di sana dia kata apanya? Kita tidak boleh nak menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini kecuali manusia itu beriman. Barulah kita boleh menegak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali manusia itu beriman. Maka Said Qutb rahimahullahu taala di sana dia kata apa? Kita tidak boleh nak menegakkan hukum Allah kecuali kita ada kuasa. Itu dalam bab tu pula kalau kita pergi dah. Kita berkuasa, kita boleh arahkan. Maka sebab itulah di sana dua-dua benda ini kita kena pakat. Tapi peranannya orang musuh Islam ni, dia cari jalan supaya jangan menyatu padukan golongan-golongan ni. Maka orang tabligh kata apanya? Kita gunakan fadilat ilmu sudahlah, jangan kita. Sebab di sana mana mungkin kita beriman kalau kita tak ada ilmu. Iman dengan amal. Ilmu. Itulah. Ini dalam masalah uslub yang dibincangkan di sana ada uslubud dakwah. Wallahu a'lam. Saya dapat benda-benda ni daripada Allahyarham Maulana saya, iaitu Maulana Abu Hasan. Bagaimana dia menyantunkan dua golongan yang terbesar. Golongan orang Muslim India dengan golongan orang-orang Hindu. Dia kata prem insaniat di sana. Menyatukan dua golongan yang bertelagah. Ini Allahyarham Maulana Abu Hasan. Wallahu a'lam. Pokok pangkalnya balik pada diri kita tadi ini, kita tidak boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan kita menyucikan diri kita tadi ini daripada segala sifat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam annal murida harasul akhirah." Annal murida harsul akhirati alamatuhu al-iqla'u min harsid dunya. Faman syahadal akhirah biqalbihi musyahidatul yaqin fa'alamatuhu istihqarud dunya. Faman syahadal jawharin nafisi fafi yadihi kharzun lam yabqa lahu ru'bah fil khuruzi fil kharzi wa aradu bai'i hadzal bidzalika wa man lam yaf'al dzalika fa wali adabil iman billahi wal yaumil akhir. Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Kita kena letakkan diri kita. Jangan kita kata aku tak nak jalan akhirat ni, itu orang lain lah, jangan. Sebab kita ni matlamat kita ke mana? Akhirat ada. Akhirat cuma dengan cara orang panggil pada rasmi dengan cara tak rasmi. Maksud saya di sini, dengan cara rasmi ialah kita duduk dengan guru kita yang kita bincang dalam Ma'rifatul Uyubin Nafsi dulu ni. Iaitu kita duduk dengan guru kita satu ketika dan guru kita tu mendidik kita, mengawasi diri satu ketika. Tak semuanya. Tak kita katakan setiap masa ada. Sekali-sekala saja macam Allahyarham Ustaz Ustaz Bunyamin dulu kata kat saya dulu, hari Rabu malam Jumaat majlis kita bermuzakarah. Hari Rabu malam Jumaat saja, dia kata seminggu tu sekali saja. Itu Allahyarham Bunyamin Yaqub kata kat saya dulu. Ustaz boleh datang, duduk bersama-sama dengan kami, kita sama-sama berbincang, sama-sama kita bermuhasabah. Itu Ustaz Bunyamin Yaqub dulu, arwah. Ini guru yang mursyid. Kalau tuan-tuan ingat kan, Allahyarham Ustaz Bunyamin Yaqub. Dia duduk, dia pergi kerja pun pakai jubah ya. Dia tak ada apa bangunan dia kat bangunan Sulaiman dulu ni. Pejabat agama Jawi dulu, tingkat 3. Itu saya sempat jumpa dia. Jumpa ni sikit. Tapi saya tak dapat nak terima dia punya tarekat daripada dia tadi, tak dapat, tak sempat.
Cuma dia bagi dia punya buku dia tu kat saya, menunjukkan kata dia itu diijazahkan oleh guru dia semasa dia mengaji di Iraq dulu ni. Ini Allah yarham, hebat dia, tawaduk. Dengar cerita dia apabila dia nak selesaikan dia tu menghadap seorang perempuan, tunduk. Dia tak ada panggung macam kita ni. Kita ni apabila orang perempuan mengadu, tengok apa yang orang perempuan cerita kita pun tak dapat nak bayang. Sebab kita duk parti dia punya tu dia. Duk hayal dia tadi ni. Dia dah duk. Ini Ustaz Bunyamin Yaakob. Warak orang dia kan. Itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperluaskan, memberi keampunan dan dalam keadaan aman dan damai di alam kubur insya-Allah. Kemudian kita sebagai kita katakan dengan cara tak rasmi. Ni cara tak rasmi. Sebab kita umum di situ. Sebab umum. Kalau kita rasmi ni guru yang mursyid yang khusus. Saya pun bukan guru yang mursyid dah, cuba nak mendidik juga. Tuan-tuan pun dengar apa itu, maka sama-sama kita. Itu dipanggil cara tak rasmi. Dan di sana ada satu amalan yang khususiyah. Maka kita ada amalan tak? Ada. Amalan yang khususiyah yang kita baca lepas daripada semayang subuh, lepas daripada semayang zuhur, asar tu, itu dia panggil aurat al-qusyashiyah dengan cara umum. Maka semua itu diamalkan di Malaysia kita, di Asia ni, daripada Syekh Abdul Rauf Al-Qushashi. Yang mana dia ambil daripada guru dia Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani. Tu Syekh Abdul Rauf ni, yang disebut dalam kitab Hidayatus Salikin, dan ditulis khusus oleh pejabat agama, orang pejabat agama Negeri Sembilan. Masa tu mufti Negeri Sembilan Syekh Murtaza. Kitab dia, buku dia iaitu Aurat Al-Qusyashiyah. Yang kita dah amal ni, yang apa dalam kitab Hidayatus Salikin tu. Maka kita amal ni tengoklah kadang-kadang. Ada setengah kita wirid, ada setengah kita baca wirid tu, itu ikut. Maklumat-maklumat lah. Itu imam-imam itu sendirilah. Maka sebab itulah kita ni, dia punya kaedah dia. Bukan saja-saja yang dibaca. Maka di sana dia ada dua. Yang pertama wirid yang panjang, Qusyashiyah tu. Yang keduanya wirid yang pendek. Kita lepas maghrib, kita tak boleh lah wirid yang pendek. Kita boleh wirid yang panjang. Sebab kita ada kuliah. Tak ada kuliah, boleh. Maka lepas subuh, kalau hari biasa, ni orang nak kerja pula di sana. Itu. Maka secara langsung wirid ni, tak semestinya kita baca. Macam ni pun, dia panggil zikir ataupun wirid dalam majlis ilmu. Ini. Wallahu alam. Maka sekurang-kurangnya kita ni ada, jangan kita tak ada. Dan dalam masa yang sama kita ditentukan, maka kena ikut kadar mana yang kita boleh. Sebab kadang-kadang kita ini ikut-ikut orang kata nak wirid berapa lagi, lepas sembahyang dah cukup lah, kita sembahyang sunat lah. Maka sebab itulah timbul di surau, di masjid ada pernah sekali. Di Masjid Muttaqin ni, kebetulan saya jadi imam asar. Biasanya saya apabila lepas asar ni, saya baca wa ilahukum, kemudian tasbih 3 kali tu kan. Tiba-tiba ada seorang tu bangun. Lepas dia lepas daripada istighfar 3 kali, dia bangun sembahyang sunat. Tengah-tengah. Ni depannya sahur ni. Saya lepas daripada 3 kali la ilaha illallah, Allahumma ajirna 3 kali, saya pun menghadap sana, saya pun baca doa. Orang tanya saya, pasal apa Ustaz? Ni pendek sangat wirid. Itu orang yang pasal. Ni muttaqin ni. Macam mana saya kata nak baca doa, orang semayang depan ganggu. Itu pun saya baca doa pun tak kuat. Maka saya kata, kalau tak nak wirid, bangun, pergi semayang jauh-jauh sikit belakang tu. Jangan ganggu orang nak wirid. Kamu tak nak wirid, sudahlah. Tapi kamu ganggu orang nak berwirid, itu sudah pun ditentukan, ditetapkan. Bukan kita di Masjid Muttaqin saja, saya kata. Seluruh masjid, lepas dah semayang, dia ada wirid. Panjang pendek itu pulanglah. Maka kita lepas semayang, istighfar 3 kali, terus kita semayang sunat. Dalam kitab Mat'il Badrain, masjid diwakafkan untuk orang bersembahyang, bukan untuk orang berwirid dan berwaiz. Ini kitab Muttaqin. Dalam kitab Fathul Mu'in.
Nah, maka sebab tu bukan saya kata saya pandai dah. Apabila saya buat tazkirah macam ni, kalau ada orang sembahyang tahiyat masjid depan ni, saya berhenti. Kalau saya nak mula tazkirah saya Jumaat, kalau ada orang sembahyang tu kan, saya tak pakai speaker lagi. Orang tanya pasal apa? Tu Masjid Sinar Hamzah pun marah. Pasal apa? Tapi dah lama dah macam tu. Maka mereka dah tahu dah. Mereka sembahyang ujung sana, mereka sembahyang sana. Sebab masjid dijadikan, diwakafkan untuk orang sembahyang. Sebab itulah takbiratul ihram tu kita baca bismillah kuat tu, kalau ganggu orang sembahyang, haram hukum dia. Sebab kita mengganggu orang sembahyang. Orang tanya, ustaz lain tak buat apa ustaz? Saya kata tak tahulah kata. Orang lain, ustaz lain kot mengaji kitab tinggi-tinggi kot. Saya kata, saya mengaji kitab rendah aja. Kitab Muttaqin. Kitab Fathul Mu'in. Yang diterjemahkan oleh Syekh Abu Sila Ustaz Usman Muhammadi. Itu dalam kitab tu. Sebut macam tu. Saya apabila sebut macam tu, bagi saya tak boleh lah. Sebab saya tahu. Begitu juga kalau saya jadi imam kan. Jadi imam. Saya tak boleh nak lebih daripada 3 saf. 3 hasta. Kalau saya jadi imam, saya tengok. Ujung kaki, ujung jari makmum dengan tapak kaki, dengan tumit kaki saya. Maka sebab tu kadang-kadang kalau sejadah tu macam tu, saya turun bawah tu. Saya tak nak tarik tu. Itu hak menghormati hak. Saya tak boleh pandai-pandai. Dan jadi imam pun saya tak boleh. Dan kitab Bahrul Madhi di sana. Sebab ada tuan dia sendiri. Kecuali di sana, kalau tuanku turun, kalau mufti turun, maka di sini di bawah wilayah, mereka boleh jadi imam. Tanpa kebenaran daripada pengurusi, tanpa kebenaran daripada imam yang dilantik tadi ini. Sebab mereka berkuasa. Itu tata cara yang diajarkan kat kita dalam Islam. Apabila kita memahami agama Islamnya, maka itulah di antaranya. Kita beradab, dia panggil. Di antara untuk nak menyempurnakan. Maka sebab itulah Rasulullah SAW di antaranya bu'istu li utammima makarimal akhlaq khuluquhu al-Quran. Itu. Wallahu alam. Itu di antaranya. Maka sebab tu kalau saya buat tazkirah, kalau tuan-tuan tengok kan, saya tak guna speaker ni sebab ada orang sembahyang tu, maka itulah di antaranya. Tak boleh. Benda itu adalah salah sebab orang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu, macam mana caranya nak menyelesaikan masalah ini? Bagi orang yang masuk masjid, apabila ada orang buat tazkirah, berwa'id, maka semayang jauh sikit, sekira-kira tidak mengganggu orang mengajak. Lepas daripada semayang, bergerak ke hadapan tempat kosong, duduk dan dengar majlis ilmu, tidak memudaratkan. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab bila kita masuk masjid, maka di sana terus kita duduk, maka di sana hukumnya makrah. Sebab itulah Rasulullah sebut dalam bab ni, dalam kitab Kashful Lisan, bab semayang Jumaat, apabila kamu masuk masjid, apabila khatib sedang baca khutbah, fal yusalli raka'ataini khafifataini, yang saya sebut masa saya baca khutbah di sini itu. Itu. Hendaklah kamu semayang 2 rakaat yang ringan. 2 ringan itu tekat sah semayang saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kita baca doa iftitah. Dalam kitab Kashful Lisan, kalau kita baca doa iftitah, kalau kita baca panjang, maka batal semayang kita. Itu dalam Kashful Lisan. Sebab tu saya tengok, ini lama ni, memang lama. Maka sebab tu saya mukaddimah, saya baca khutbah, saya mukaddimahkan yang tu dulu. Supaya kita tahu. Sebab masa itulah kita nak lentok kita pun. Allahu Akbar kabiran walhamdulillah. Khatib tengok baca khutbah tu. Tak payah baca dah. Dia seorang tu saya tengok okey. Tengok baca khutbah, saya tengok semayang dia ringan. Awak ustaz baca khutbah tak khusyuk kan? Dah, kita tahu lama mana. Itu cara. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila masuk kamu masjid, wal imamu yakhutub, walhal imam sedang baca khutbah, fal yusalli raka'ataini khafifataini, hendaklah kamu sembahyang 2 rakaat yang ringan.
Nah, maka kalau dia semayang panjang, maka ini yang dikatakan hal. Maknanya dia tak ada ilmu. Apabila tak ada ilmu semayang panjang, maka hal itu macam mana nak berbuah amalan dia tak dapatlah. Maka di sana dia ada dua saja yang boleh kita semayang ketika tu. Imam baca khutbah bila? Imam duduk saja dalam atas mimbar, itu sudah mula. Kalau kita masuk masjid, imam dah duduk di sana, khutbah yang kedua, bila beringat azan yang kedua, kita tunggu dulu. Itu. Sebab sudah dikira dah itu. Tunggu dulu, jangan semayang dulu. Lepas dia dah habis azan, semayang 2 rakaat. Ringan. Itu kaedah dia. Untuk nak sampai kepada makrifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antaranya. Ini. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Maka barang siapa berkehendak kemuliaan akhirat, maka alamat itu iaitu meninggalkan ia akan kekayaan. Itu bukanlah kita katakan tak mau langsung. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kaya raya di sana. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dengan dia kaya tadi ini, dia boleh beli telaga, boleh wakafkan di sana telaga. Kalau kita tak kaya macam mana? Semua tak nak. Cuma harta yang Allah SWT bagi tadi ini, di sana kita gunakan. Jangan kita menafikan hak orang tadi ini. Maka itu disebutkan. Tak dilarang kata kaya. Dah. Jangan kita menganggap katakan kalau kita masuk ilmu tasawuf ni, oh kita tak boleh kaya dah, kita tak boleh berpangkat dah. Sebab itu dulu berlaku. Ini dalam dikatakan mutasawwafah, orang yang buat sofi, tapi sebenarnya dia bukan sofi, orang yang ditipu daya. Ditawarkan jawatan tinggi-tinggi, tak mau. Itu dunia semua. Salah. Kita ditawarkan jawatan dulu, ada tahun 70-an 80-an dulu. Diberi tawaran jawatan, kita pula tu. Salah, tak boleh. Orang bagi, kita ambil lah, bukan kita minta. Kemudian kita bagi pula di sana. Bagi ini berbagai-bagai cara. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diberi harta 200 dinar. Dia tolak tak? Imam Malik diberi harta, diberi duit 200 dinar. Dia tolak tak? Tapi dia bagi. Dia dapat, dia bagi kepada orang-orang yang berkenaan. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Imam Malik itu dia bagi. Maka kita dibagi, ada yang pangkat, terima. Tapi kita gunakan pangkat kita tadi ini, kuasa di situ. Maka kita terima. Kita gunakan untuk nak mendidik. Tama-tama sekarang kan, tempat-tempat pejabat apa semua tu dia ada kuliah-kuliah zuhur. Kita ada pangkat, kita ada pengarah apa kan. Maka kita terimakan kita punya pangkat kita tu, pengarah tu. Maka kita wujudkan kuliah zuhur. Kita bagilah masa. Jangan lebih daripada pukul 2. Macam siapa dulu pengarah Abang kita tadi ini, dia dilarang orang semayang sunat pada, semayang sunat duha dulu ni. Riuh. Riuh. Dia larang orang tak bagi orang semayang sunat duha. Paiman apa dulu? Pengarah DPJ apa dulu kan? Saya pun tak ingat dulu. Saya baca dalam sahabat, orang bagi tahu. Masa tu saya kerja lagi. Nak larang tak larang macam mana? Pukul 10 sampai pukul 11 duduk di kantin lagi. Kan salah tu, salah guna. Waktu rehat pukul 10 sampai pukul 10.30. Kita pukul 10.30 turun makan. Lepas tu pukul 10.30 masuk. Kita pergi makan, kita pergi semayang pula. Rehat tadi semayang pukul 11 suku baru kita masuk pejabat. Itu salah. Benar. Kerja tu wajib. Ini sunat. Maka sebab tu dalam semayang di sana, apa dah ditunjuk kat kita. Kita tidak boleh ketinggalan dengan imam 2 rukun yang panjang dengan sengaja. Dengan tiada ada uzur. Maka ada setengah kita ni sujud rakaat yang akhir tu sampai imam nak baca tahiyat tu dah nak habis dah. Kita duduk sujud lagi. Maka dalam kitab Fathul Mu'in tu melebihi daripada 2 rukun yang panjang, batal, haram dan batal. Ikut imam tu wajib. Baca dalam sujud tu sunat. Di sini tahu ada tak ada. Jangan buat macam tu. Saya bagi tahu. Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Rakaat yang akhir, sujud yang kedua,
Imam baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia masih duduk sujud lagi. Di sini tak tahulah, saya tak tahu. Ada setengah tu masjid tu, saya tengok betul-betul depan saya, sebelah saya tu. Saya baca Allahumma salli, dia masih lagi sujud. Allahumma salli ala Muhammad, saya makmum dengan dia. Wa ala, dia bau panggung. Lepas itu imam bagi salam, dia pun bagi salam. Waktu mana dia baca tahiyat? Wallahu alam lah, saya tak tahu. Sujud yang akhir dia baca panjang, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, baru dia panggung daripada sujud dia. Kalau dia panggung, dia sujud dia, imam bagi salam, dia pun bagi salam. Macam mana dia baca tahiyat dia? Rukun. Itu. Baca dalam sujud itu sunat. Imam Ghazali kata sekali, 2 kali cukup. Ataupun 3 kali. Imam Abdullah yang Mubarak kata di sana 5 kali boleh. Itu dibincangkan dalam Bahrul Mazi. Itu baca dalam tasbih. Supaya apanya? Imam ni tidak melebihi daripada 3 kali. Dan di sana Abdullah yang Mubarak kata 5 kali. Bagi imam. Idza shalla bin nasi falyukhaffif. Apabila kamu semayang dengan manusia, kamu hendaklah ringan. Apabila kamu semayang seorang diri, falyutawwil ma sya. Hendaklah kamu panjang. Kamu nak panjang mana panjang. Kita boleh kiaslah. Kalau kamu semayang seorang diri, kamu boleh panjanglah sampai tak bangun pun tak apa daripada rokok, daripada sujud tu. Panjanglah. Sebab di sana ada hadis, inna aqrabal abdu 'indallah, sehampir-hampir hamba dengan Allah, fawasajidun, walhal dia itu dalam keadaan dia itu sujud. Kita yang paling hampir dengan Allah dalam keadaan kita itu sujud. Ini hadis ni. Kemudian hampir itu macam mana? Diceritakan dalam Al-Quran, min hablil warid. Allah hampir dengan kita tu lebih hampir, lebih dekat lagi daripada tulang tengkok kita ni, daripada orat tengkok kita ni. Hablul warid. Min hablil warid, daripada orat leher kita. Maknanya Allah dalam kita, dalam diri kita. Maka inilah disebutkan dalam ilmu tasawuf halaj tu. Fahaman tu. Siapa dalam baju awak, siapa dalam diri Allah. Itu hati-hati masalah tu. Kemudian kita ketika tu kita ingat, kita kata Allah paling dekat, kita pun baca doa. Fa'aksiru bid-du'a, Rasulullah kata. Maka hendaklah kamu banyakkan baca doa dalam dia, dalam sujud. Maka di sana kita tak nampak macam mananya arahan Rasulullah tadi ini. Maka di situ kalau kamu semayang dengan imam lain. Kalau kamu semayang seorang diri, lain. Itu. Ini kita dengan imam, imam dah nak bagi salam, baru kita bangun. Sebab kita ada ikatan dengan imam. Itu. Wallahu a'lam. Ini sebab itulah di sana. Kami dulu mengaji dulu, kami dipesan. Jangan kita ambil satu, terus kita buat. Ini Maulana saya, Maulana Sajjad. Anak bagi Maulana Abdul Rahman. Pengarang kitab, kitab Fadilat Amal itu. Syekhul Hadis. Mengajak tafsir, dia cerita, jangan kamu pegang satu ayat Al-Quran, terus kamu pegang dia, kamu beramal dengan dia. Tak ada. Kena ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Sebab ayat Quran tadi ini, zaman tu, dia turun mengikut asbab. Mengikut keadaan. Itu. Maka inilah timbul keadaan. Maka sebab tu kalau kita baca, mengaji masalah ni kan tuan-tuan. Di sini hadis daripada Abdullah Mughaffal, dia kata kepada anak dia, jangan kamu baca bismillah, itu adalah bid'ah. Daripada Abdullah bin Abbas di sana, dia katakan Rasulullah baca bismillah. Itu. Ini dua benda yang berlaga ni. Maka ini yang jadi keliru bagi kita ni. Maka cerita langsungnya kalau kita ikut satu saja, bagi peringkat kita ini, apa yang dikatakan di Sayyidina Ali, kallimun nas ala qadri qulihim, tak ada masalah. Tak ada masalah. Lain kalau kita bincang dah lamanya dah kan. Kita ikut. Ini di antaranya. Wallahu a'lam kan. Maka cerita langsungnya di sini, akhir sekali kita hendaklah letakkan diri kita tadi ini sebagai seorang yang
nak menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semua orang yang salikin, orang yang berjalan. Maka apabila kita sebut orang yang berjalan, maka di sana kita kenalah ada dia punya bekalan-bekalan dia. Maka macam mana caranya? Maka insya-Allah diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di sini, dikatakan syahdan barang siapa berkehendak berjalan, barang siapa berkehendak menjalani akan jalan tarekat al-Sufi ini dan dinamakan akan dia orang yang muqarrabin dan jalan orang yang muttaqin, maka yang wajib atasnya itu taubat. Ini di antaranya. Maka cara langsungnya seperti mana yang saya katakan tadi ini, kita ini adalah orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Kita pegang yang tu. Jangan kita kata aku ni bukan orang dak. Seolah macam kita ni bercanggah dengan nafsu kita. Nafsu tak nak. Aku ni bukan orang ni dak. Aku ni orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang perlu aku kena buat? Lawan, jekahkan nafsu kita tu. Itu di antaranya. InsyaAllah mudah-mudahan sebagai kita katakan maklumat perbincangan kita dapat sama-sama kita bermujahadah melawani nafsu kita tadi ini. Jangan kita ikut dia. Kita letakkan nafsu kita tadi ikut kita, ikut akal yang Allah SWT bagi, dan jangan kita ikut nafsu. Yang mana kehendak nafsu tadi ini tak nak benda-benda yang susah. Dia nak benda yang senang sahaja. Maka ini yang dikatakan mujahadah. Man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia telah pun mujahadah untuk dirinya itu sendiri. Maka inilah di antaranya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufik dan hidayah, dapat sama-sama kita muraqabah diri kita, dan dapat sama-sama kita muaqabah hukum diri kita, dan sama-sama kita muatabah diri kita, kita mencela diri kita tadi ini, supaya kita menjadi hamba yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu alam, taufik dan hidayah daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.